يلا نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. وقد اختلف العلماء وقد dan sesungguhnya ikhtalafal ulama'u berselisih para ulama. Al ulama'u ulama fiha padanya ay fil kabairi fiha fil kabairi ala aqwalin kathiratin ala aqwal di atas qaul-qaul, di atas perkataan-perkataan, di atas pendapat-pendapat kathirah yang banyak. Okey. Ulama berbeza pendapat pada pentakrifan dosa besar itu apa? Sebab Allah sebut dalam Quran, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. In tajtanibu, sekiranya kamu menjauhi, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, dosa-dosa besar yang dilarang kamu daripadanya. Okey. Apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampunkan dosa kamu. Dosa kecil Allah ampun. Dengan dosa kecil kita tak bertaubat pun, tak sempat bertaubat pada dosa-dosa kecil kita, tapi dengan menjauhi dosa besar ni Allah ampunkan. Janji Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar ini, nukaffir ankum, okey, kami akan ampunkan dosa-dosa kecil kamu. Jadi satu ulama berbeza pentakrifan dosa kecil, dosa besar. Yang kedua apa? Bilangan dosa besar. Sebab dalam hadis apa? Dalam hadis pertama Rasulullah sebut apa? Okey. Dalam hadis pertama Rasulullah sebut apa? Ijtanibus sab'al mubiqat. Rasulullah sebut 7. Jadi pada bilangan pun berbeza, pada pentakrifan berbeza. Dia kata sini nak, dia tengok hikmah dia. Mengapa berbeza? Ulama pun berbeza pendapat. Berapa bilangan dosa besar dan apa pentakrifan dosa besar. Dia kata sini apa? Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fiha ala aqwalin kathiratin wal ahadithu, dan hadis-hadis dan hadis-hadis
fil kabairi, pada dosa-dosa besar. Pada dosa-dosa besar ini, la tadullu, tidak menunjuk, ala hasriha, di atas menghadkannya. Menghadkannya apa? Menghadkan dosa-dosa besar, fiha, padanya. Ini kita panggil apa? Rasulullah sebut contoh, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhlah 7 perkara ni. Jadi seolah-olah hadis ni menunjukkan dosa besar ni 7 perkara. Hadis pertama Hadis pertama tengok balik apa tu? Al-isyraku asyirku billah was-sihru wa qatl nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mal yatim wa tawli yawm adh-dhahfi wa qatl al-muhsinatil ghafilat. Rasulullah ittaqu al-mubiqatis sab', takutlah yang binasakan 7 benda ni. Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan, makan riba, makan harta anak yatim, lari daripada medan perang, dan menuduh perempuan beriman berzina. 7. Jadi sini, adakah 7? Rasulullah 7. Ijtanibu as-sab'al mubiqat, atau al-mubiqatis sab'i, jauhilah perkara yang membinasakan. Sini fiqh. Huna qa'il fiqh, usul fiqh الذي قرأنا. مفهوم ماذا؟ مفهوم ماذا؟ مفهوم adat. Sebab tu kita kata, dalam Quran, dalam hadis, ahyanan na'tabiru mafhumul adat. Ada ketiganya kita mengambil kira mafhumul adat dalam apa? Mafhumul adat dalam hukum. Wa ahyanan al-adat la mafhuma lahu. Tidak ada mafhum padanya. Dia mantuk saja. Dia bukan tak ada mafhum. Okey. Yang tak faham tak berdosa juga ya. Ingat ya, jika risau tu. Yang tak faham benda ni tak berdosa juga. Yang berdosanya kita tak faham satu benda tapi kita buat faham, itu berdosa. Sidu lah. Itu yang berdosa. Kita tak faham tapi kita buat faham, buat pandai. Nak bahas masalah macam kita apa? Mafhum tu apa? Nak bahas hukum. Ni, benda ni bid'ah kerana ni hadis Rasulullah. Sebelum kita kata hadis zahir ke nas ke zahir, mujmal ke mufassal, muawwal atau apa? Ghair muawwal. Faham tak? Sebab tu yang tak faham tak apa ya. Yang berdosa ni dia tak faham tapi dia buat faham. Sebab tu keluar hukum sebarangan. Ajra'ukum lil fatwa ajra'ukum 'alan nar. Orang yang berani paling kamu bagi fatwa, sebut hukum, dialah paling berani terjun ke dalam neraka. Okey. Tulang balik ya. Mafhumul adat. Makna mafhumul adat, apa nama mafhum? Mafhum bahasa Melayunya, cara mudahnya, dia panggil apa? Yang tersirat. Lawannya mantuk. Mantuk ni yang tersurat. Mantuk yang tersurat. Mafhum yang tersirat. Dalam Quran. Sebab dalam Quran ada mafhum, ada mantuk. Okey. Contohnya Allah sebut, hurrimat alaikumul maitatu waddam. Okey, bukan ayat lain. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin an yat'amahu illa madha? Illa an yakuna إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. Katakanlah, aku tidak mendapati sesuatu yang diwahyukan kepadaku haram seseorang itu memakannya, melainkan maitah, bangkai. Ini mafhum lah, laqab.
Mafhum lah. Fi dengan maitah mafhum ada. Mafhum lah. Laqab. Au daman masfuhan. Masfuhan mafhum ada. Mafhum sifat. Tengok. Ataupun darah yang mengalir. Diharamkan aku makan darah yang mengalir. Allah sebutkan. Au daman masfuhan. Ataupun darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Jadi sekarang mantuknya darah yang mengalir haram kita makan. Darah sembelihan kita sembelih, mercik keluar darah, haram kita pergi letak baldi. Pergi letak baldi apa? Ambil darah tadi, kasih jemur, kering jadi apa? Jadi macam hati kita panggang, haram. Sebab Allah sebut daman masfuhan. Itu mantuk yang tersurat. Lawan dia apa? Apa mafhum dia? Ghairu masfuhin, ghairu muharram. Yang tidak mengalir tak haram. Contohnya apa? Kita goreng-goreng ayam, keluar dari freezer kan? Belum habis. Keluar dari freezer, terus kita goreng. Kita goreng ayam, tengah goreng-goreng, keluar darah daripada celah-celah daging dia, celah-celah tulang dia. Halal tak halal? Halal. Sebab bukan daman masfuhan, bukan darah yang mengalir. Sebab itu darah dalam tulang. Ini kita punya mafhum, makna tersirat. Sebab Allah sebut yang tersuratnya, diharamkan kepada kamu bangkai dan darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Jadi itu yang disebut mantuk, tersurat, tersiratnya. Darah yang tak mengalir haram tak haram? Tak haram. Sebab apa? Allah sebut sifat dia yang mengalir. Jadi tak mengalir tu darah dalam daging. Takkan kita nak basuh daging sampai apa? Sampai pucat kot. Hilanglah manisnya. Ni dah basuh, ada darah lagi, basuh lagi, ada apa lagi? Perah lagi daging tu. Nah, lala macam apa? Makan daging rasa macam kapas saja. Sebab dalam bawah, tak basuh dia sudah. Perlu. Apa? Bahkan orang Arab. Orang Arab dia sembelih kambing, dia lapah-lapah. Dia masak nasi. Dia masak nasi. Bukan dia basuh sudah. Daging ni kan? Dia masak nasi, dia kasih perut, daging tu dia potong, dia campak terus dalam dalam periuk tu. Jadi, darah tu. Hadza laisa daman masfuhan. Ya Allah haram darah yang apa? Yang sembelih yang keluar itu tak boleh. Ini darah daging. Darah kita potong daging. Kita lapar-lapar kan ada kan? Keluar daripada urat tu kan? Dia terus masak. Nah, sementara masak nasi tu, kita tengok dengan nampak merah semua tu. Nampak kuning-kuning. Ada kata ada masuk ayat. Sebab Allah sebut darah yang itu bukan darah mengalir, itu darah dalam daging. Kalau tengok kalau Arab Badui masak tu begitulah, potong-potong buang terus daging dia. Kalau kita basuh lagi kita ni tertib lagi, basuh dulu kita. Okey. Jadi ini kita bagi mafhum dan mantuk. Sebab tu setengah bilangan dalam Quran, dalam hadis dia ada yang tersirat. Setengah dia tidak ada yang tersirat. Semua tersurat saja. Contoh Allah sebut Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu, penzina, lelaki dan perempuan yang belum berkahwin, fajlidu, maka sebatlah, kulla wahidin minhuma, setiap seorang mereka. Lelaki pun disebat, perempuan pun disebat. Asalkan balik. Nah, sebab kalau tak balik kanak-kanak. Okey. Lelaki pun disebat, perempuan pun disebat. Kita undang-undang apa? Undang-undang sekarang ni, kalau lelaki dia kena apa? Lelaki saja kena, dia kena merogol kan? Perempuan tak kena. Kalau berumur. Dan Islam tak. Kau balik saja, makna kau telah ada apa? Otak boleh fikir, akal. Ahliyatul adab. Kau telah sempurna ahliyatul adab untuk menerima tanggungjawab syarak. Dia sebut az-zaniyatu waz-zani, perempuan penzina, lelaki berzina. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka sebatlah setiap seorang mereka 100 kali. Sini Allah sebut perkataan 100. Sini ada mafhum ke tidak ada mafhum?
Fiz ada fiz. Mawjud mafhum la? Mawjud. Kaifalah hukum hada? Maknanya mesti 100 kali. Mafhumnya, mantuknya, penzina lelaki perempuan disebat 100 kali. Tersiratnya, kalau 99 kali, 101 kali, itu bukan hukum syarak. Hada mardudah, tertolak. Contoh dia sebat 101 kali. Kita kata benda tu bid'ah. Benda tu bid'ah mungkarah. Dia sebat tak cukup 100, 99 kali saja. Sebab Allah sebut 100 kali. Makna tak boleh kurang. Mafhum dia apa? Mafhum dia apa? Abidi, alla yanqus min hadzal adad. Kita faham, tak boleh kurang pada bilangan ni, dan wala yazilu ala hadzal adad. Tak boleh lebih. Jadi kalau dia sebat 99 kali, berarti apa? Dia menderhaka pada Allah. Dia apa? Fasik. Menderhaka pada Allah, tak taat perintah Allah, tak menghukum dengan apa yang Allah turunkan. Dia sebat 101 kali, dia dikira durhaka pada Allah, ingkar perintah Allah, dan tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Faham tak? Lebih 1 kali, kurang 1 kali. Ini apatah lagi dihukum penjara pula tu. Nah, rogol penjara dia 20 tahun. Sebat berapa kali? 20 kali sebatan. Itu bukan hukum Allah. Batil semua. Itu lagi lah bid'ahnya. Okey. Ada setengah, ini kita sebut adat, ini bilangan Al-Quran sebut ada apa? Ada tersiratnya. Okey, ada pula yang tidak ada tersurat. Contoh kalau sebut in tastaghfir lahum in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Okey, macam mana? In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Tengok, sekiranya wahai Muhammad, engkau memohon keampunan kepada Allah untuk mereka, untuk orang munafik yang berpura-pura Islam, mengaku Islam tetapi membelakangkan hukum kitab Allah, membelakangkan sunnah Rasulullah, meremehkan kitab Allah, meremehkan sunnah Rasulullah. In tastaghfir lahum 70 marrah, kalau kau minta ampun kepada mereka 70 kali, falan yaghfirallahu lahum, tidak sekali-kali Allah ampunkan mereka. Berapa Allah sebut? 70. Sini kita kata la mafhuma, tidak ada mafhum. Maksudnya, kalau Rasulullah minta ampun 71 kali, adakah Allah ampunkan? Tak. Sebab ni dia kata tidak ada mafhum. Sebab tu lil mubalah. Untuk mana? 70 kali kau Muhammad, 700 kali ke, 7,000 kali ke, 7 juta kali kan, tetap tak diampunkan mereka. Boleh? Samalah sebab tu Ustaz sebut. Inilah yang maksud dalam surah apa? Surah apa? Surah Al-Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam yang diturunkan Al-Quran, malam diturunkan Al-Quran itu lebih baik daripada 1000 bulan. Situ ada tersurat kan? Tak ada tersurat. Dia kita sebut hadzal adat la mafhuma lahu. Tidak ada kepahaman padanya. Ustaz tanya kamu, Allah sebut malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 malam kan? 1000 satu malam, 2000 malam, 1000 bulan. Okey. 1000 satu bulan, 2000 bulan, mana lebih baik dengan Lailatul Qadar? 2000 bulan mana lebih baik? 2000 bulan lebih baik pada Lailatul Qadar ataupun Lailatul Qadar lebih baik pada 2000 bulan? Allah sebut Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 2000 bulan? 2000 bulan mana lebih baik dengan Lailatul Qadar? Kalau kita mafhum, itu lebih baik 1000 bulan. 1000 tahun. Sebab ni kita sini bilangan sini la mafhumalah, tapi lil mubalah malah nak tunjuk banyak. Maknanya malam yang diturunkan Al-Quran itu, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih daripada 1000 tahun, lebih baik daripada 1000 kurun, lebih baik malam-malam 1000 malam, 1000 bulan, 1000 tahun, 1000 kurun yang kehidupannya tanpa Al-Quran. Faham tu? Allah sebut begitu.
Itu maksudnya. Faham tak? Itu yang kita kata apa? Beribadat malam Lailatul Qadar itu fadilat. Itu fadilat. Sebab tu makna sini kita faham, umur kau 70 tahun tetapi buta Al-Quran, buta hukum hakam Al-Quran, buta perintah Al-Quran, buta larangan Al-Quran, serba-serbi tentang Quran, semuanya buta. Yang kau celik tentang dunia saja. Tiba-tiba budak ni baru berumur 7 tahun. 7 tahun. Mahir bacaan Quran, mahir hukum hakam Al-Quran, mahir tajwid Quran. Tahu hukum kan? 7 tahun ini jauh lebih mulia pada 70 tahun ni yang buta Al-Quran. Faham tak? Makna kehidupan tanpa Al-Quran ini, biarpun berapa lama, satu kehidupan yang tidak ada nilainya, yang tidak ada gunanya. Sebab Allah sebut, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Begitulah wahai Muhammad, kami wahyukan kepadamu ruhan. Allah namakan Al-Quran itu sebagai apa? Ruh. Mengapa Allah nama Quran sebagai ruh? Kalau ruh tak ada jasad, kita kata apa? Mati. Makna seseorang, individu yang hidup tanpa Al-Quran sebenarnya kehidupan yang mati. Masyarakat yang tidak berpandu Quran, masyarakat yang mati. Tamadun yang dibina tanpa berpandu Quran adalah tamadun yang mati. Allah namakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Begitu kami wahyukan ruh. Faham tu? Hafiz? Ini mafhumah ada baca kita sini. Aina? Okey. Wa la'alla asy-syari'u, dan mungkin dia kata wala'ala, dia tak jazam sini. Imam Ibnu Qudamah dia tak jazam. Wala'ala itu mungkin, asy-syari', wala'ala hikmah, asy-syari' syara' qasadal ibham, bermaksud ibham, menyamarkan. Menyamarkan al-ibham. Al-ibham, menyamarkan, bagi tak jelas. Apa sebabnya dosa besar? Berapa bilangan dosa besar? Tak jelas. Untuk apa? Qasadal ibham bermaksud, dia kata sini apa? Hikmah syara'. Tak jelas apa itu dosa besar. Qasadal ibham liyakuna an-nasu, lam li ta'lil, liyakuna, agar, yakuna, menjadi manusia ini, ala wajalin, di atas wajalin, sentiasa takut, minaz dzunub, daripada melakukan dosa-dosa. Dia takut apa? Ini aku buat dosa besar ke tidak? Setengah ulama kata dosa besar, setengah kata tidak. Dia pun takut. Faham tak? Ini dosa besar ke tidak? Setengah ulama kata ini dosa besar. Contoh mengumpat. Setengah ulama kata mengumpat itu bukan dosa besar. Sebab apa? Sebab dia tidak ada hukum hudud ataupun qisas. Faham tak? Setengah ulama kata dosa besar. Sebab Allah umpamakan orang apa? Dosa orang mengumpat ni apa? Atau ayuhibbu ahlukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumuh. Adakah salah seorang kamu dia suka makan daging saudaranya yang telah mati? Dia kata dosa besar sebab Allah gambarkan mengumpat ini cukup menjijikkan. Faham tak? Jadi kita nak mengumpat, dosa besar ke dosa kecil ya? Dosa besar ke dosa kecil? Dia kata ala wajal. Kita sentiasa takut. Kalau dosa kecil, kita tak kisah sikit. Sebab apa? Dosa kecil apa? Maksudnya manusia tak takut sangat. Sebab apa? Allah janji apa? Faham tak? Dia janji apa? Wudu, hapus dosa kecil. Solat, hapus dosa kecil. Macam solat, dosa kecil ni Rasulullah sebut apa? Okey. Ara'aitum, tidak kamu melihat, lau anna bi babi ahdikum, sekali di pintu rumah salah seorang kamu, nahran, ada sebatang sungai, yaqtasilu sab'a marrat, dia mandi daripadanya 5 marrat, 5 kali. Hal yabqa min dari syai'un, adakah tersisa pada kotoran badannya? Sehari dia mandi 5 kali. Mana ikram? Aina ikram? Ikram? Ikhtasalta qabla maghrib? Ikhtasalta ula? Ikhtasalta?
Man lam yattasil al-sighar hada ba'dhum ahyana la yattasilun. Okey. Okey. Makasir, ambasir. Haulaina yus'una ila al-musalla hatta la yattasilu. Okey. Jadi mandi 5 kali. Hal yabqa min dari syai'un, adakah tersisa kotorannya? La yabqa min syai'un ya Rasulullah. Tidak tersisa. Fakadzalika mathalus salat khamsah yamhullahu bihi minadz-dzunub. Begitulah perumpamaan salat 5 waktu, Allah menghapuskan dosa kecil kita. Wudu menghapuskan dosa kecil, salat menghapuskan dosa kecil, puasa Arafah, puasa apa? Puasa apa? Puasa apa? Puasa Asyura. Faham tu? Sebab tu, jadi dosa kecil ni, tapi dosa besar ni berat sikit. Jadi dia kata, sebab tu dia kata apa? Liyakunan nas ala wajalin, agar manusia itu ala wajal, takut minadz dzunub. Lakin tetapi yu'arafu diketahui minal ahadithi, pada hadis-hadis ini, ajnathul kabair, jenis-jenis dosa besar. Wa yu'rafu aidan, dan diketahui juga akbarul kabair, sebesar-besar dosa besar. Apa sebesar-besar dosa besar? Ya Allah, mana? Asyirku billah. Allah sebutkan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Yang tidak berdoa selain pada Allah. Okey, yang tidak apa? Dan tidak membunuh jiwa lain, dan juga apa? Tidak berzina. Tidak menyeru selain pada Allah, menjaga agama, tidak membunuh, menjaga nyawa, kemudian tidak berzina, menjaga apa? Hifdzun nasab, menjaga nasab manusia. Okey, nantilah insya-Allah ya. Tajuk terakhir kita usul fiqh apa? Maqasid syariah. Maqasid syariah, itu tajuk terakhir usul fiqh kita. Ba'da al-mawdu' al-ifta' wa taqlid, al-ijtihad wa taqlid. Ijtihad dan taqlid. Dan termasuk juga al-ifta'. Okey. Fa amma asal saghairi, fa amma, maka adapun asgharus saghairi, adapun sekecil-kecil dosa kecil. Apa dosa kecil paling kecil sekali? Cepat. Yalah. Fiz. Dosa paling besar kita tahu, syirik kepada Allah. Sekarang apa dosa paling kecil sekali? Cepat. Yalah, paling kecil sekali. Nah, siapa dapat jawab? Min awliyaillahil kibar. Siapa dapat jawab? Itulah para wali Allah yang besar. Ulama dulu pun tak tahu. Dia kata apa sini? Fala sabila ila ma'rifatihi, maka tidak ada jalan untuk kita. Sebab apa? Rasulullah tak sebut pun. Fala sabila, maka tidak ada jalan ila ma'rifatihi, kepada mengetahuinya. Tak ada. Sebab apa? Tak warid hadis dalam Quran. Dosa besar sebut al-isyraku billah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Allah sebut itu. Okey. Wa qad takallama al-ulama, dan sesungguhnya takallama, telah berbicara para ulama, fi adadil kabair, pada bilangan dosa-dosa besar. Okey. Faruya, maka diriwayatkan, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sungguh dia berkata, hiya arba'un, dia empat. Ibnu Mas'ud kata berapa? Empat. Wari'an Ibnu Umar, diriwayatkan pada Ibnu Umar, annahu qala, sesungguhnya dia Ibnu Umar qala berkata, hiya sab'un, dia tu 7. Yang Rasulullah sebut ni sab'un mubiqat. Wa kana Ibnu Abbas, dan ada Ibnu Abbas, idza balahu, apabila sampai kepadanya, idza balahu qaulu bani Umar. Umar mamnu min saraf ya, Umar, jangan baca Umari.
idza balahu qawlu bani Umar, apabila sampai kepadanya perkataan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, apa dia kata? Innaha sab'un, sesungguhnya innaha al-kaba'ir, dosa besar ni sab'un. Qala, dia berkata, apa Ibnu Abbas kata? Hiya ila sab'ina aqrab, sesungguhnya ia, dosa besar ini, kepada 70 lebih hampir. Minha ila sab', daripada tu 7, bukan 7 70 lebih. Ibnu Umar kata apa tu? 7. Ibnu Abbas dengar kata Umar 7. Dia dekat 70, bukan 7. Faham tak? Ini berbeza. Ibnu Mas'ud kata berapa? Kata 4. Ibnu Umar kata berapa tu? 7. Ibnu Abbas kata apa? Dia dekat 70. Wadah. Sebab tu kata tadi, al-adad la mafhuma lahu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Allah, kita tengok soalan kemarin. Aina? Ayo Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Seandainya seseorang telah bertaubat, berbuat dosa, mengambil hak orang, mencuri semasa dia jahil, adakah selepas dia sudah bertaubat, dia perlu menggantikan apa yang telah dia ambil? Ingat ya, dosa mencuri dia ada dua bahagian. Satu, dosa kita melanggar hukum Allah. Satu, dosa kita mengambil hak orang lain. Faham tak? Dosa dengan Allah ni dosa mencuri. Apa hukuman dia? Potong tangan. Melainkan kalau belum sampai kepada hakim. Sebab Rasulullah sebut, ijtanibu hadhil qadurati allati nahallahu ta'ala anha. Jauhilah kekejian, kemungkaran yang Allah Ta'ala larang ini. Faman alamma biha, sesiapa yang melakukannya, falyastatir bisitillahi ta'ala, siapa yang melakukannya hendaklah ditutup. Jangan cerita pada orang, dengan tutupan Allah kepadanya. Okey, faman abda lana safhatahu aqamna alaihi kitab Allah. Tapi siapa pergi mengaku pada kami, pergi mengaku aku mencuri, aqamna alaihi kitab Allah, kami kena dirikan di kitab Allah. Apa? Potong tangan. Potong tangan ni hak Allah. Faham tak? Tapi harta tadi hak manusia. Sebab tu kalau mencuri, kita mencuri, wallahubillah, kalau mencuri, okey, kita bertaubat, jangan cerita, tak kena hukum. Tak kena hukum, jangan cerita siapa, orang pun tak tahu. Tapi hak manusia dengan Allah lepas, faliyatub summa liyatub ila Allah, dia bertaubat pada Allah. Okey, dia bertaubat pada Allah, lepas dia. Tapi hak manusia apa? Tak terlepas. Itu hak manusia. Sebab apa? Haqqul ibad mabniu 'alal mukhasamah. Hak manusia terbina di atas dasar permusuhan. Kau curi barang dia sakit hati. Jadi wajib tak wajib dia bagi balik? Wajib dia menggantikan balik. Dulu aku curi handphone kau ya, harga 300. Ini aku bayar, aku minta halal ya. Baik, wajib bagi. Dulu aku curi, kau jemur baju Adidas kau kan, aku curi, aku pergi jual di rombengan, basah-basah harga orang beli sudah. Okey, aku curi baju Adidas kau, aku curi kasut bola Adidas kau, kau tak sedar, kau jemur tepi rumah kau, aku curi, aku jual. Berapa harga tu? RM90. Nah, bayar balik. Wajib bayar balik. Wajib bayar balik. Sebab itu hak manusia. Yang kita bertaubat dengan Allah ni, hak kita dengan Allah. Tapi contohnya, kita pun tak tahu siapa kita curi. Tak tahu sudah. Kita banyak-banyak bersedekah. Niat apa? Niat kita nak bayar balik, bagi pahalanya kepada mangsa yang kita curi. Nanti di akhirat, depan Allah nanti, kau ambil barangku mana? Ini, minta sisi Allah. Aku telah sedekahkan untuk kau. Ambillah pahala kau. Faham tu? Sebab tu kita tak mampu, kita sedekahkan atas untuk orang kita curi. Wadah? Okey. Assalamu Ustaz, bolehkah edit ceramah agama letakkan muzik? Jika ceramah itu sedih, muzik dia pun slow. Jika ceramah itu tegas, muzik pun rancang. Boleh tak boleh? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Ceramah agama, apatah lagi diselitkan ayat Al-Quran, apa diselit tadi? Kita main dengan muzik. Hukumnya haram.
Allah sebut apa? Wadharul ladzina ittakhadhu dinahum huzwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya. Tinggalkah wadharul ladzina ittakhadhu dinahum, yang menjadikan agama lahwan, hiburan, wa la'iban, permainan. Muzik hiburankah ibadat? Muzik hiburankah ibadat? Hiburan. Muzik hiburan. Sebab tu muzik sendiri pun ulama berbeza pendapat antara haram ke tidak. Muzik sendiri pun berbeza pendapatnya. Ingat ya? Sebab tu dalam kitab Iqna, kalau kita pecahkan gitar, kita pecahkan piano, kena dua mana tidak? Kena ganti tidak? Tak. Sebab dia kata la naqtir maliyah. Sebab dalam mazhab Syafi'i, gitar, piano, apa? Ya benar apa? Gendang saja. Duf. Gendang ya. Gendang saja benar. Apa dengan apa tu yang terompang dengan gendang tu. Itu saja benar. Gitar, bertiup, semua dia tak benarkan. Sebab tu kita baca apa? Tak sah kan? La yasihu apa? Bai'u alatul ghina. Tidak sah jual alat-alatnya nyanyi. Mazhab Syafi'i tak sah. Sebab dia kata muzik tu sendiri haram. Ulama lain kata setengah kata harus. Sebab apa dia kata? Itu hanya sekadar apa? Dia panggil rukhsah. Asalkan tidak menjadi kebiasaan untuk menghiburkan hati. Faham tak? Untuk menghiburkan hati. Sebab apa? Inna nafsa, sungguh jiwa kita ini idza ukrihat amiyat. Kalau kita terpaksa dia bagi bersungguh-sungguh nak tengok sungguh-sungguh, dia akan jadi buta. Rawihu qulubukum sa'ah ba'da sa'ah. Kata-kata Sayyid Ali, rehatlah qulubukum sa'ah ba'da sa'ah. Jiwa kami sekejap demi sekejap. Fa innal qulub idza ukrihat amiyat. Kerana jiwa ini kalau kita paksa dia terus untuk benda yang kesungguhan, dia akan apa? Dia akan jadi buta. Faham tu? Dia akan jadi buta. Jadi sebab tu setengah ulama dibenarkan. Tapi dia apa? Dia kata rukhsah, bukan jadi kebiasaan. Rukhsah bukan sebagai alat cari makan. Dia hanya sekadar untuk menghiburkan hati. Sebab tu antara yang benarkan siapa? Abdullah ibnu Ja'far. Siapa? Abdullah Ja'far, anak pada Ja'far At-Tayyar. Apa? Ja'far kan sepupu Rasulullah. Jadi waktu itu Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Zubair kah? Abdullah Umar kah? Pergi ziarah rumah dia. Ziarah rumahnya, nampak apa? Nampak ada ud. Apa ud? Gambus. Gambus kan? Nampak di rumah Abdullah bin Ja'far ada gambus. Jadi sindirlah Ustaz Abdullah Zubair atau Abdullah Umar. Dia kata apa? Amidanu ahli Syam ya hada? Adakah ini alat timbangan orang Syam? Dia sindir kan? Kau ni sahabat Rasulullah. Inikah? Di rumah kau. Amidanu ini, Amidanu Syam hada? Ini alat timbangan orang Syam kah? Mak dia ingkar tu. Nak sindir kan? Jadi dia kata, "Na'am, ya. Yudhanu bihil aql." Untuk aku timbang akalku. Sinilah setengah ulama hukum harus. Dia hukum harus muzik ni. Kalau mazhab kita haram. Biarpun dia kata harus untuk bacaan Al-Quran, untuk baca hadis, untuk keagamaan tidak boleh ada muzik. Sebab apa? Muzik itu hiburan. Allah sebut wadharul ladzina tahdinahum hudwan wa la'iba. Tinggalkanlah golongan yang menjadikan agama mereka sebagai lahwan, hiburan dan permainan. Hukum dia haram. Apatah lagi kalau ada ayat Quran, lagilah haram. Ada hadis, lagilah haram. Sebab itu permainan. Sebab tu Ustaz ingat tu, pernah kan orang baru masuk Islam, dia ni apa yang tulis lirik kah? Lagu. Okey, dia baru masuk Islam, dia dengar baca Quran, dia sedap dengar. Macam Ar-Rahman kan? Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Dia sedap, dia dengar sedap. Jadi dia tanya Syekh Mustafa Az-Zaqa. Dia kata, aku dengar Quran indah betul, dia cakap. Aku ni seorang ahli pemuzik. Jadi macam mana Syekh, aku tanya pendapat kau. Macam mana aku letakkan, dia pergi irama kan? Lirik apa? Lagu dia tu. Aku letak apa? Muzik belakang dia. Dengar rentak tadi.
Dia kata inilah yang ditegah oleh syariat kami. Okey, sebab apa? Dia Quran bukan hiburan ya. Quran bukan hiburan. Sebab muzik tu hiburan. Nah, ingat ya. Ini buat apa? Tengah Quran dengan lagu apa? Rentak sedih, rentak. Bukan itu. Sebab tu ingat ya, kalau kita buat begitu, kita buat kita ceramah agama ya, letak muzik semua. Dalam agama kita nak apa? Setengah orang dia sedih dengar tu dengan muzik halus, tapi tidak ada keberkatan. Dia sedih waktu tu lah. Siang esok jadi syaitan balik. Malam tu saja sedih dengar apa dengan muzik apa, orang ceramah ni letak dengan muzik apa, dengan apa? Dengan Quran semua kan. Mengalir dari mata dia, sedih dengar. Sedih, aduh rasa apa? Esok jadi syaitan balik. Sebab apa? Ingat ya, dalam agama ni keberkatan. Ingat ya, dalam agama ni kita nak keberkatan. Sebab sesuatu yang tidak ada keberkatan. Sebab syariat haram, jangan sebut bagi sedap dengarkan. Muzik lagi, tentang kematian lah. Allahu Akbar. Okey. Tak boleh ya, hukum dia tak boleh ya. Sebab agama bukan hiburan. Hukumnya haram. Jangan kita buka. Nanti dia buat, sekarang dia buat untuk ceramah, nanti dia buat untuk Quran pula. Faham tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum desain baju terjemahan Al-Quran yang tiada perkataan Allah? Contohnya, sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. Dia tak letak. Sesungguhnya dia yang mengetahui segala isi hati. Letak baju tu. Mana dia Allah lah. Tapi tak letak perkataan Allah. Faham tak? Jadi sekarang ini dia balik masalah apa? Belajar surah kita hari itu. Dalam bab apa? Istinja. Adab dukhulul khalaq. Adab masuk tandas. Adabnya, alla yahmil ma'u syai'an fihi zikrullah. Ay syai'un mu'azzam. Kalau kita berfiqh, hendaklah dia tidak bawa masuk sesuatu adanya nama Allah, atau sesuatu yang kita muliakan. Kitab ilmu, kitab fiqh, kitab hadis. Okey. Berdasarkan hadis apa? Okey. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sallallahu alaihi wasallam, yada'u khatamahu, dia meletakkan cincinnya. Yada'u khatamahu, dia meletakkan cincinnya idza dakhalal khala'. Apabila dia masuk apa? Masuk bilik apa? Masuk tandas. Dia letakkan cincin dia. Sekarang, okey, kita mengatakan hadis sahih. Tengah ulama tak pegang hadis ni. Tapi kita sahih. Jadi kita beramal. Jadi kita pegang sini, dilarang antara adab masuk tandas, dilarang membawa masuk bersama kita sesuatu padanya zikir Allah, tertulis nama Allah, tertulis nama Rasulullah, atau apa? Sesuatu yang kita muliakan dalam agama ni, seperti kitab fiqh, kitab hadis. Okey. Jadi kita kirakan situ, dialah yang maha mengetahui dan maha mendengar. Siapa tu dia tu? Allah. Perkataan mulia atau tidak? Sesuai tak masuk situ? Tak sesuai. Jadi hukum dia apa? Hukum dia makruh. Tak sampai peringkat haram. Hukum dia apa? Makruh. Okey. Hukum dia apa? Makruh. Yukrah. Hukum dia makruh saja. Tak sampai peringkat haram. Makna baiknya, okey, kalau nak pakai juga, ambillah jaket dulu, tutup. Ambil jaket, tutup. Jangan bagi nampak perkataan. Sebab dia perkataan yang dimuliakan. Syai'un mu'azzam. Sesuatu yang dimuliakan. Dialah yang maha mengetahui dan maha dengar. Dia tu siapa? Allah. Satu benda kita muliakan. Perkataan yang kita muliakan. Okey. Biarpun diterjemahkan, tapi makna kita faham. Okey. Jadi, wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhil waj'al muttaqina imama. Allahumma srif 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma la yashru ghayruk. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يلا أسمير، أذن يا أسمير.